Okey, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita jumpa lagi pada bulan 1 ni. Sebelum ni last bulan 10. Jadi dah lama saya tak buat kelas disebabkan masalah teknikal. Lepas tu kita sedang bangunkan proses sistem pembelajaran. Maksudnya dalam sisi bahasa kita tengah update dia punya sistem dia punya sistem lah. Okey. Jadi saya daripada bulan 10 sampai sekarang ini barulah kami berkelapangan. Okey. Okey. Jadi saya akan teruskan juga saya akan teruskan kelas ni sambung pada yang yang pada bulan 10. Okey. Okey, mengenai sistem carburetor. Sebelum ni ada orang tanya dengan saya bila nak ajar diesel. Okey. Saya sebenarnya saya akan ajar step by step dulu. Saya tak boleh terus lompat. Nanti takut orang tak faham nanti. Jadi saya tak lompat lah sebenarnya. Saya buat step by step. Sekarang ni saya akan buat sistem carburetor. Lepas habis sistem carburetor, saya akan masuk sistem diesel tapi yang mechanical. Okey, selepas habis tu nanti saya akan masuk injection. Lepas injection baru saya akan masuk ke common rail, diesel juga. Tapi macam ni carburetor saya habiskan dululah carburetor. Lepas saya habis carburetor saya akan masuk kan pasal tangki sikit ataupun fuel line bahagian low pressure. Okey, jadi saya akan terang pasal daripada tangki low pressure nanti lepas habis carburetor. Lepas tu saya akan masuk diesel yang mechanical. Pada inline, VE apa semua saya akan kongsi dengan tuan-tuan. Dan seterusnya saya akan pergi ke injection nanti, EFI, electronic fuel injection. Lepas habis electronic fuel injection, saya akan masuk balik ke diesel. Tapi dalam bentuk diesel yang baru. Baru tak baru, common rail ni kalau ikut sejarah dia tahun 90-an lah, tahun 91 masuk dia. Tahun 90-an diesel common rail ni dah wujud lah. Okey. Jadi saya teruskan. Okey, sebelum itu saya nak ucap terima kasih kawan-kawan saya yang join. Abang Jol. Kan. Lepas tu Mr. Carl, thank you Mr. Carl dapat join bersama-sama. Thank you. Okey. Jadi Abang Zul sihat Abang Zul Sihat. Macam mana Cik Reza sihat sihat, lama benar tak jumpa. Itulah tu, lama sangat. Dah sampai the last session kita bulan 10 2020 sampai masuk tahun baru dah ni. Tahun baru. Dah tahun baru dah. Cousin pun saya dah lama tak jumpa. Rasanya cousin last kita jumpa bila cousin? Tahun lepas. Bulan 10 jugalah kan. Bulan 10. Kelas ni jugalah. Ya. So, sangat lama lah. Sekarang nak duduk semeja pun dah tak boleh. Boleh duduk semeja. Kau bawa 1,000, saya bawa 1,000, Zul bawa 1,000. Saman je kita bayar on the spot. Boleh juga tapi perlu sponsor lah. Saya nak bawa anak pun kadang-kadang keluarkan, nak bawa anak pun tak boleh. Jadi saya terpaksa tinggalkan anak saya duduk kat rumah, kemudian baru saya boleh keluar. Sampai macam tu sekali. Okey. Jadi yalah, disebabkan kita pun lama tak jumpa, nanti ada masa kita jumpalah. Okey. Jadi saya teruskan pasal kelas kita. Kelas kita ni perbandingan dengan enjin petrol dan enjin diesel. Okey, sebab saya ada setengah orang tanya saya, mana enjin dieselnya? Okey. Maksud saya di sini kita mula start daripada filter step by step dan kita buat perbezaan. Filter perlu pakai tak? Contohlah kalau kita cerita pasal hari masa jilid pertama 01 kita cerita pasal filter kan. Lepas tu kita ada masuk charcoal canister. Jadi perlu tak charcoal canister ni pada sistem petrol? Sebenarnya tak perlu. Jadi masa kita tengah cerita pasal charcoal canister, kita akan buatkan perbandingan enjin diesel dengan petrol. Contoh macam yang sebelum ni saya ceritakan, enjin petrol perlukan charcoal canister sebab pengeluapan gas petrol.
kan, gas petrol. Sebab dalam gas petrol tu ada karbon. Karbon ni selain daripada yang dibakar tu, ada juga karbon terhasil daripada pengeluapan gas petrol. Maksudnya petrol tu meluap, dia akan ada karbon. Jadi cakul kanister yang akan dalam masa memerangkapkan karbon, dalam masa yang sama laluan untuk di-bypass masuk ke dalam intake manifold bagi sistem petrol. Okey, jadi karbon tu boleh dibakar balik. Jadi satu, kalau macam saya cakap dulu pengulapan gas ni, gas dia keluar dari tangki, dia keluar macam tu saja. Pada tahun 80-90 dia dah start gas tu diguna balik masuk ke dalam intake manifold. Maksudnya dibakar daripada dibuang begitu saja. Okey. Jadi cakul kanister tu bantu. Tapi dari segi diesel perlu cakul kanister. Macam diesel tak perlu cakul kanister sebab diesel tidak berlaku pemeluapan pada. Pasal kalau kita letak petrol atas meja, petrol tu lama-lama hilang. Tapi kalau kita letak diesel atas meja, biasanya memang tak hilang. Datang besok pun berair lagi. Maksudnya berminyak, dia tidak meluap. Dia tak macam petrol. Okey? Jadi kita macam bila saya cerita kita akan tunjuk perbezaan. Cakul kanister perlu tak diesel? Tak perlu. Tapi kalau petrol perlu. Sama macam PCV valve. PCV valve contoh yang lepas pun saya ada cerita, PCV valve ni kalau petrol perlu, diesel pun perlu. Sebab apa? Kadang-kadang PCV valve ni sebenarnya satu daripadanya adalah kepanasan yang dalam ada enjin tu di-bypass masuk ke dalam intake. Yang kedua, minyak hitam yang panas menghasilkan karbon. Karbon tu pun dimasukkan dalam intake manifold untuk dibakar. Sama juga dengan contoh piston. Kadang-kadang kebocoran sedikit masa pembakaran dalam combustion chamber. Sikit tak banyak, karbon juga akan termasuk di dalam enjin. Jadi maksudnya PCV valve tu bukan buat satu kerja, dia buat 3-4 kerja. Selain daripada membuang kepanasan enjin tu, maksudnya nak bypass, benda panas dia akan menghasilkan tekanan. Kalau tak dibuang, enjin pecah kan. Jadi dalam masa dia membuang haba panas yang berada dalam bahagian enjin tu dibuang, dalam masa sama juga dia membuang sekali karbon yang terhasil daripada kepanasan minyak, kepanasan pada minyak dan ataupun kebocoran, contoh piston ring kan. Kadang ada sedikit kebocoran. Dalam tu pun karbon tu pun akan masuk. Okey. Jadi bergantung tapi sebenarnya dia sedut balik. Tapi keutamaannya macam saya cakap, dia sedut balik. Betul Mr. Zul, Mr. Kasan. Selain daripada betul. Selain daripada by gas. Yes, selain daripada sedut gas panas tu, dia juga sedut karbon-karbon yang terhasil disebabkan kepanasan enjin. Jadi, minyak hitam tu panas dihasil ada sejenis gas-gas berbahaya juga. Dan sama dia juga ada terhasil pada macam combustion chamber tu kadang ada mungkin sedikit kebocoran. Memang piston ring tu ada kan, tapi sikit tak banyak masuk juga. Dan benda tu akan disedut melalui PCV valve, melalui rocker cover, and then disedut masuk ke dalam intake manifold dan dibakar supaya dia menjadi gas yang kurang berbahaya. Okey. Jadi kita akan buat compare. Yang ni diesel. Diesel PCV valve perlu. Cakul kanister tak perlu untuk diesel. Tapi petrol cakul kanister ya. Tapi kalau PCV valve memang perlu pada kedua-dua enjin. Di situlah kita akan bercerita perbandingan. Cuma kali ni kita senang terangkan tentang carburetor. Okey. Jadi saya pernah tanya, Reza, carburetor bila diesel? Okey. Saya ajar step by step, satu persatu. Saya boleh langkau tetapi takut tuan pening. Lepas tu kalau saya lupa apa benda saya cakap, saya pening, tuan pening, semua pening. Dengan Kasen dengan Zul semua pening. Jadi saya buat step by step. Okey. Memang mungkin ambil masa yang panjang lah. Tapi saya kena terangkan satu persatu bagi memudahkan kerja saya dan pemahaman pada orang yang melihat video ni. Okey, dan untuk pengetahuan geng-geng saya ni, kita YouTube dah start lah, ramai orang tengok, cuma subscribe belum dapat lagi. View ada 200-300, dah ada 200-300. Okay. Alhamdulillah lah. Perkembangan yang positif. Yes. Not bad. Lepas tu Facebook pun dulu follower kita 8 orang, 3 orang. Sikit kan.
Sekarang follower kita Sedih dah. je dengar. Ya, sedih dengar. Tapi lah saya sebenarnya saya target buka ni sebenarnya buat satu platform mungkin pemilik kenderaan, mungkin mekanik. Ataupun mungkin pemilik workshop, ataupun mungkin pegawai penilai sijil kemahiran Malaysia nak tengok untuk update knowledge. Update. Nak update pun kadang-kadang ada yang kita tak masuk letter. Tengoklah kalau ada masa kita letter ada idea je, saya bagi je kan. Tapi platform untuk buat. Kalau nak cakap buat duit, saya rasa saya tak saya sekadar kongsi ilmu sahaja. Saya tak mampu bagi tuan-tuan duit, saya bagi tuan-tuan ilmu. Okey. Pada yang perlukan ilmu memang perlulah, yang tak perlu mungkin ini video buang masa. Tapi bagi orang yang perlu mungkin dapat memudahkan kerja. Gitu Cik Zul dengan Kasen. Apa-apa pun Sokong. Terima kasihlah idea-idea korang kadang tambah-tambah bagi kita bagi rencah-rencah sikit, bagi dia sting sikit. Biar sedap sikit. Okey, saya teruskan. Okey, tajuk yang lepas sebelum ni adalah kita mengenai carburetor. Jadi saya refresh sikit, saya flashback balik. Okey. Seperti biasa yang tuan-tuan kena ingat, yang pertama sekali kita kena ingat adalah bypass daripada sini. Okey, kat sini ada satu bypass yang tuan-tuan kena ingat, bypass. Bypass ni akan mengeluarkan minyak apabila berlakunya vacuum. Selagi tak ada vacuum, selagi itu minyak tak akan masuk. Maksudnya masa saya cakap lah, kalau kita tak start, kan, kita pulas minyak tak masuk. Okey? Minyak tak masuk. Maksudnya kalau saya start motor, contohlah saya motor. Saya start tapi saya pusing throttle, minyak takkan masuk. Sebab vacuum sebab carburetor hanya akan berfungsi apabila berlakunya vacuum ataupun apabila berlakunya daya sedutan, baru keluar minyak daripada laluan bypass yang terdapat dalam carburetor. Okey, yang kedua, ini saya refresh Yang kedua, tuan-tuan kena ingat beza di antara choke barrel ataupun choke valve dengan throttle barrel atau throttle valve. Okey, sini throttle TH, maaf buruk sebab tak kerti tulis pakai ni. Throttle, yang ini throttle choke CHOKE, dan yang ini throttle THROTTLE. Oh, buruk gila. Throttle THRO throttle yang ni kita panggil, alamak saya pula lupa. Yang ini apa throttle choke dengan alamak kita panggil apa ni abang? Throttle apa? Saya pun lupa. Throttle valve. Throttle valve, throttle barrel. Sorry. Okay. Barrel lah dia punya nama barrel lah. Throttle barrel. BAREEL barrel ke BE saya lupa, barrel. LL barrel. Okay. So kalau beza dia satu choke, satu barrel. Okay. Jadi dekat sini kena ingat dua perkara, tiga tadi lepas tu sebab apa? Dekat sini kita akan ada perbezaan sedikit. Okey. Sebab apa tujuan untuk ingat throttle barrel dengan throttle valve? Sebab function throttle choke adalah bila pagi ada kalau kereta lah, bila pagi barrel choke akan tertutup. Yang ni, okey. Barrel choke akan tertutup. Bila tertutup, bila kita start engine, minyak akan keluar pada kedua-duanya. Maksudnya daripada idler pun akan keluar, ada idler punya laluan ni. Okey. Akan keluar dekat sini juga, idler port ni. Yang kedua akan keluar dekat bypass. Sebab bila kita panggil barrel choke tertutup, saya buat pengaruh. Okey.
barrel choke tertutup. Jadi kedua-duanya akan keluar daripada bypass dengan idler port. Okey? Dia akan keluar pada kedua-dua bahagian. Kalau barrel tertutup. Tapi kalau barrel terbuka, bila barrel terbuka pada low RPM ataupun idling, maksudnya idling ni kalau ikut idling maksudnya bila kita start motor ataupun kereta tak payah tekan minyak. Biasanya akan keluar pada bahagian idler port saja. Tapi kalau kita tekan minyak, baru akan keluar pada bahagian bypass ni. Okey? Okey, baru ada akan keluar. Kalau tidak, dia tak keluar. Okey? Dia hanya keluar pada dia. Itu sebab kalau kita setting, kita set carburetor, ada dua benda kita kena buat. Yang pertama, mesti adjust pada idler. Idler ni tanpa perlu tekan minyak. Yang kedua, kita perlu tekan adjust dekat bypass. Okey? Adjust dia, baru kita boleh tentukan berapa banyak minyak. Iaitu test, kalau perasan orang kalau naik motor kan, dia adjust, dia ram, dia adjust. Kalau semput, dia akan semput. Kalau okey, dia akan okey. Sama, macam sistem carburetor pun sama juga. Okey, kita adjust. Sebab di situ laluan minyak akan keluar banyak mengikut vacuum yang menyedutnya. Okey, jadi dah 3. Jadi yang tadi saya sebut, bypass ni, kedua choke, yang ketiga throttle barrel. Okey, selalu choke barrel ataupun throttle choke, throttle choke ataupun throttle barrel. Okey, jadi ada dua perbezaan. Okey, saya teruskan. Ini macam refresh balik lah. Venturi ni nanti saya cerita. Okey, jadi kalau yang ini kita tengok, ini adalah single barrel. Kenapa dia panggil single barrel? Sebab pada bahagian barrelnya terdapat satu saja barrel, satu barrel saja, throttle barrel. Ada satu sahaja. Okey. Jadi kita panggil single barrel. Okey. Kenapa panggil single barrel? Satu saja. Apa yang membezakan dia dua barrel dengan satu barrel? Ini saya refresh je. Maksudnya kalau single barrel biasanya sisi 1.3 ke bawah lah, tak besar. Okey. 1.3 ke bawah biasa single barrel. Tapi 1.5, 1.6 biasanya dah double barrel. Apa beza double barrel dengan satu barrel? Sebenarnya kemampuan kedua-dua laluan antara low RPM dengan high RPM untuk support. Contoh, kalau low RPM ni 1.2, 1.3, 1.5 kita pakai single barrel sebab kemampuan dia untuk dia hanya perlukan kadar RPM yang tak berapa tinggi ataupun kelajuan biasanya kita kadar RPM yang tak berapa tinggi lah. Okey. Dan dia single barrel saja dan biasanya sisi dia kecil. Tapi kalau sisi besar kan, nak contoh sisi carburetor kecil, sisi besar tak berapa sesuai. Okey. Sisi besar pakai carburetor single barrel tak berapa sesuai. Saya pernah jumpa Land Rover yang carburetor 2.2, dia pakai single barrel. Memang dia boleh hidup, tapi pada kadar RPM, high RPM tak sampai. Tak boleh. Sebab dia pakai carburetor Wira, tak silap saya. Tapi sedangkan 2.2 tu, Wira rasanya dia pakai 1.3 punya ke? Saya tengok 1.3 apa. Kalau ikut sisi Land Rover tu yang jenis carburetor 2.0. Tapi kalau untuk carburetor Wira tu hanya 1.3 saja. Jadi tak boleh pakai, boleh pakai. Tapi pada kadar RPM tinggi ada gangguan lah. Yang mana minyak tak cukup nak support. Boleh pakai tapi tak cukup lah nak support. Tapi boleh je hidup je, tak ada masalah. Okey. Jadi beza dia throttle barrel ni satu je. Sebab ini single barrel. Okey. Jadi kalau nak tahu carburetor tu adalah single barrel, kita tengok pada bahagian bawah. Yang ni single barrel. Kalau atas tu choke untuk pengetahuan semua itu choke, bukan barrel. Barrel bawah, atas choke. Okey. Jadi kita panggil single barrel. Okey. Jadi kalau sebut single barrel ni dia hanya satu barrel. Okey, saya pergi seterusnya. Ini refresh saja. Okey. Okey, yang kedua.
Okey, yang kedua adalah double barrel. Okey, double barrel. Okey, bila sebut double barrel ni, kalau perhatikan betul-betul, double barrel ni, bezanya nampak ni bagi bawah. Kalau atas ni, kita panggil choke. Nampak ni atas. Ni saya saja ambil gambar carburetor jenis Weber double barrel. Carburetor double barrel, kalau ikut atas tu adalah choke. Tapi yang dikatakan barrel adalah pembukaan pada bahagian bawah. Itu sebab ada setengah carburetor bentuk macam ni, tapi bawah ada double barrel. Atas ada satu je, tapi nampak ada dua laluan. Satu. Satu, nampak? Satu, dua laluan. Sebab ada dua barrel. Satu untuk low RPM dalam kadar tertentu. Yang kedua pada high RPM. Laluan kedua dia akan terbuka. Kenapa dia panggil double barrel? Sebab dia mempunyai dua barrel. Kenapa dia ada dua choke? Tu engineer punya urusan, maksudnya ada sebab kan. Jadi kalau bawah kenapa ada dua barrel, tak ada dua choke macam ni? Kalau kita perhatikan, yang carburetor pada bahagian bawah ni adalah double barrel. Tapi kenapa choke dia satu je? Dia ada reason dia sendiri. Ada kala mungkin untuk tengok sisi. Ada setengah double barrel yang kedua. Contoh kereta tu mungkin 1.5 kan, 1.5. Tapi dia menggunakan ataupun dia perbezaan dia pada kelajuan tertentu. Contoh, katalah saya pakai double barrel pada bahagian bawah ni, jenis barrel type double barrel. Saya pakai dekat contoh 2.0 untuk E30 BMW. Pada kadar low RPM tak ada masalah, tiada gangguan. Tapi pada high RPM, pada kelajuan tak silap saya 100, saya tengok 160 kata lah, ada kadar tertentu dia tak cukup nak boleh pergi, dia tak boleh pergi. Dia sangkut, dia tak cukup minyak nak support. Jadi bagi yang 1.6, 2.0, 1.8 ke atas, banyak yang menggunakan double barrel. Biasanya 1.6 ke atas. Sebagai contoh, Ford Escort Gear. Ford Escort Gear tahun 85 ke saya tak ingat lah apa. Dia punya kereta, bayang 1.6 tahun 8, kelajuan dia 200. Jadi kalau dia nak pakai double barrel untuk carburetor jenis macam ni, tidak berapa sesuai. Jadi itu pasal ada Weber ada keluar edition yang sesuai untuk sisi. Maksudnya dia dekat sini logik dia senang aja. Ada setengah carburetor double barrel digunakan pada 1.6 dengan 1.6 dengan 1.3. Bergantung sebab perbezaan dia pada mengikut kelajuan kenderaan. Lagi laju kenderaan tu, lagi banyak minyak yang diperlukan. Maksudnya lagi laju kenderaan tu, lagi banyak minyak yang digunakan. Jadi kalau kita pakai single barrel, minyak tak banyak dan kelajuan dia pun tak berapa laju untuk kenderaan tu. Untuk support kita panggil macam mana Zul? Support kelajuan tertentu dengan kadar minyak yang diperlukan kalau kita pakai single barrel. Tapi kalau pakai double barrel, pada kadar RPM yang rendah dengan RPM yang tinggi, maksudnya RPM rendah akan terbuka. Contoh carburetor double barrel. Okey, barrel pertama akan buka dulu. Dalam keadaan tertentu, barrel kedua akan terbuka. Jadi mula-mula nombor satu minyak akan masuk melalui satu barrel dulu. Dalam kadar tertentu, barrel kedua akan terbuka juga. Minyak akan masuk. Jadi dia support. Tambah lagi fuel teman-teman. Untuk mencapai kelajuan yang telah ditetapkan lah, yang telah ada pada kereta tu. Semampu yang carburetor tu boleh capai lah. Yes. Ya. Semampu carburetor boleh capai. Okay, good. Sebab setengah orang pun kadang-kadang kalau kita tengok daripada segi carburetor pun, ada yang macam kita tahu abang-abang mekanik yang dekat luar tu, kadang-kadang orang kata apa, kita panggil dalam bahasa kasar,
ada yang lay, ada yang orang kata macam korek, ada yang kata carburetor sistem tu dorang asahkan lagi bahasa-bahasa mekanik lah, itu kira bahasa-bahasa kasar lah. So maknanya daripada segi term untuk mechanical ni, benda ni akan dicampur. Maknanya campuran udara dan campuran minyak tu akan terhasil. Sebab tu yang macam Cik Reza kata, single barrel dengan double barrel, memang kita nampak perbezaan dia. Okay? Sebab single barrel ni kalau kita buat macam mana pun, dia tak boleh pergi laju. Sebab dia tetap single barrel. So maknanya output yang dia boleh bagi untuk carburetor tu pun tak terlalu tinggi. Berbanding dengan double barrel yang kita bagi. Sebab double barrel ni tadi pun macam Cik Reza cakap, memang betul lah. Kita tahu pada masa-masa yang tertentu, second dia tu baru akan menerima input. So pada permulaan dia akan bagi pada yang bahagian pertama, yang bahagian utama. So selepas daripada situ, baru dia akan dihubungkan dengan yang bahagian kedua. Sebab tu kita tahu double barrel ni kalau kita gunakan pada kenderaan-kenderaan ataupun enjin yang betul-betul dapat menampung, memang kita boleh pergi. Kereta tu memang betul-betul boleh pergi. So kalau kita kata daripada segi penggunaan minyak memang kuat, tapi dia punya kelajuan kita tak dapat nafikan, memang benda tu memang pergi laju. Okay. Setuju. Kasen nak tambah apa-apa? No. Buat masa ni okey. Jadi kadang-kadang saya perhatikan kan, orang pakai 1.3, dia cari Weber 1.6. Tapi macam yang sebelum ni kita pernah cakap kan, kadar kalau kita tukar carburetor kan, katalah kita pakai piston 1.6 kan, carburetor yang kita ambil tu carburetor, katalah kita ambil yang 2.0 double, kita atap macam contoh, saya katalah saya ambil Weber ni sebab Weber ni banyak jenis. Kalau Weber double barrel untuk 1.6 dengan Weber double barrel untuk BMW adalah hampir sama. Jadi double barrel. Size piston pun untuk 1.3, saya pernah tengoklah, 1.3 dengan piston 1.6 ataupun 2.0 berbeza size-nya. Berbeza. Okey, katalah saya ambil carburetor 2.0, saya letak dekat 1.3, kadar dia contohlah BMW 220, Ford Escort 200. Okey, Ford Escort 200. Kalau kita pakai Weber Weber 2.0 letak dekat 1.3, dia takkan jadi 220, melainkan kita melakukan pertukaran pada piston supaya jadikan bore dia besar dan stroke depan baru boleh capai. Tapi kalau setakat size piston masih standard 1.3 punya, pakai carburetor 2.0, bagi saya yang berlaku adalah asap hitam akan berlaku lah, confirm lah. Tak balance. Tak balance pada hujung ataupun biasa idler okey. Tapi pada hujung high RPM tak balance. Melainkan orang tu besarkan dia punya size piston, besarkan ignition untuk dia punya spark lebih bagus, okey. Tapi kalau setakat pakai standard pada idler okey kan, tapi pada hujung akan asap hitam banyak. Asap hitam lah, bakal tak cantik. Walau macam mana pun sebenarnya double barrel ni biasanya kalau nak pakai kat kereta biasa, efeknya tak banyak. Macam saya cerita lah, saya ambil carburetor 150 pun letak dekat EFI tak boleh lari 200 macam Panther. Takkan boleh. Macam RZ takkan boleh. Maksudnya saya nak lari 200 boleh. Saya perlu besarkan size piston, stroke saya kena ubah, bow piston pun saya kena ubah. Baru saya boleh capai. Banyak faktor lah banyak yang kita faktor. kena banyak faktor yang kita kena mainkan dekat situ. Betul. So kalau kata setengah orang kata, bang tukar je carburetor boleh capai 200. Kita tengok siapa yang boleh capai 200 dulu. Sama ada saman boleh capai 200 ataupun kelajuan yang enjin tu boleh capai 200. So kadang-kadang pun benda ni berdasarkan daripada apa yang kita lalui. Okay? Sebab tu kalau setengah orang tu kata benda tu, contohnya bang pakai carburetor ESR contoh, kita pick up lebih lagi, tapi kalau kita katakan tukar carburetor tu saja tanpa pengubahsuaian pada komponen-komponen yang lain, benda tu tak akan memberi kesan. Okay? Maknanya walaupun ada tapi impact dia tak besar, mungkin tak dalam besar. 15% atau 10% saja. Kalau nak rasa betul-betul dia punya kuasa tu terjadi, kena mainkan peranan secara menyeluruh dekat sistem enjin, baru kita dapat rasa maksimum output yang dibagi tu boleh capai. Setuju.
Maksudnya dengan tukar pistonnya, kita buat stroke-nya, kita buat bow dia, lepas tu baru kita buat pada ignition coil-nya kita ubah, kemudian baru kita ke gearbox, barulah motor yang dikatakan Jet5 tu pakai karburetor tak kisah berapa 150 baru boleh capai 200. Itu baru boleh capai. Okey. Contoh sebab saya banyak tengok kadang orang dia pakai kadang dia pakai 1.3 lah, 1.5 pakai, patut dia pakai Weber. Kan? Habis-habis pun boleh lah pergi satu. Sebenarnya kalau dia pakai single barrel pun standard. Contohlah saya ambil, katalah saya ambil Proton Iswara satu, kan? 18 kan Iswara. Sebenarnya single barrel tu sendiri pun dah boleh pergi sampai 180. Boleh je. Tak payah pakai double barrel. Tapi kalau saya ambil, katalah saya ambil double barrel BMW punya E30 yang tahun 70-an. Dia pakai Weber. Dia pakai kalau saya dia pakai Weber double barrel. Kalau saya pakai suara pun maksudnya bukannya boleh jadi macam BMW 220, takkan capai. Sebab macam Kasen juga, saya setuju Kasen cakap, kita tukar karburetor pun selagi kita tak ubah struktur sedut vacuum tu, maksudnya daya vacuum tu sampai ke sudah pun kadar minyak ada plus minus tak banyak lah, sikit je. Tetap lah. Tak banyak, tak capai. Sebab daya vacuum yang kita hasil tu tak kuat macam 2.0. Berbeza. Okey. Jadi ada yang kat sini saya ulang balik, yang dikatakan double barrel adalah pada bahagian bawah. Choke tak kisah, depend lah pada engineer tu. Macam ni ada single je choke. Tapi kalau yang kat sini ada 2 choke. Tapi kalau yang dikatakan double barrel adalah 2 barrel di bawah. Kalau tengok yang saya cakap Ford Escort pakai ke ataupun BMW carburetor yang E30 petrol lama first model, memang dia pakai double barrel juga, sama juga double barrel. Ini bentuk dia, dan carburetor dia siri hampir sama dengan 1.6 yang diguna pakai pada Ford Escort. Okey. Kenapa Proton tak pakai barrel Weber? Weber tu untuk sisi besar. Kalau pakai kat 1.6, jawabnya pakcik-makcik tak pakai lah kereta. Kereta 1.3 rasa macam pakai rotary. Cik nak beli kereta nak pergi pasar je, bukan nak masuk track. Kan jadi benda lain lah kan. Sama macam Savana carburetor. Rotary yang pakai carburetor. Rotary carburetor boleh pakai single barrel lah. Boleh, tak ada masalah. Tapi dia akan ganggu pada hujung RPM, high RPM. Maksudnya dia tak untuk high RPM pada satu tahap tak capai. Dia boleh je pakai single barrel, tak ada masalah. Tapi untuk carburetor rotary memang dah ada keluar untuk double barrel. Memang edition dia double barrel. Boleh support. Itu high RPM pun tak ada masalah. Okey, bila kita sebut pasal barrel ni, yang bezanya adalah double barrel ni adalah yang pertama sekali mempunyai dua alamak, dia hang. Ni letih. Okey, dah. Mempunyai dua laluan, mempunyai dua throttle barrel, BBREL saya pun lupa, the barrel. Okey. Lepas tu digunakan pada kenderaan yang bersisi panggil bahasa apa kalau bahasa Melayu? Capacity. Kenderaan yang berkapasiti, yang berkapasiti besar. Seperti 1.6 ke atas atau 2.0 ke atas. Bergantunglah pada jenis kereta. Okey. Contoh macam Nissan Bluebird. Nissan Bluebird dia pun double barrel tapi dia tak pakai Weber punya produk. Tapi dia pakai macam Nissan Bluebird dia pakai variable Venturi.
Nanti kejap lagi saya akan cerita pada tuan-tuan. Okey. Lepas tu biasanya digunakan double barrel ni kita panggil apa lagi ya? Double barrel ni biasanya bagi tujuan dia mempunyai 2 throttle dan digunakan pada kenderaan kapasiti besar dan kadar supply panggil apa kadar membekalkan minyak pun bergantung lah. Kadar penggunaan minyak. Kadar penggunaan minyak lah. Kadar penggunaan minyak minyak juga berbeza. Maksudnya berbeza ni sebab dia lebih banyak. Kadar penggunaan minyak banyak. Kalau kita pakai dekat 1.3 bukan tak boleh pakai, tapi akan terasa minyaknya yang kuat. Berbanding dengan single barrel. Kalau double barrel ni terasa. Okey. Mr. Kasan nak tambah apa-apa? Buat masa ni tiada lagi. Tiada. Abang Jul. Saya pun saya rasa macam tadi saya terangkan lah, semua belum masa lagi kot untuk saya terangkan. Okey. Benda atas ni saya akan cerita nanti selepas habis mengenai barrel dengan choke, macam mana barrel dengan choke berfungsi. Yang atas ni kita panggil venturi. Venturi ni ada banyak. Ada single venturi, double venturi, triple venturi. Dekat bypass tu. Nanti saya akan cerita bagai venturi. Bagaimana venturi ni akan separatekan minyak dengan udara supaya dapat dicampurkan dengan lebih baik. Itu function venturi. Okey. Okey, saya pergi seterusnya. Okey, saya Okey, kita tengok sikit video. This section examines petrol fuel